Yusuf duduk di bawah dan musuh-musuh duduk di atas. Itu memang situasi hari ini. Kita sangat sedikit, jumlah mereka sangat besar. Mereka usbah. Tetapi di sini Allah nak kita kata janji Allah telah berlaku. Ini prinsip mukmin dengan konspirasi. Kalau ia adalah konspirasi, janji Allah pasti akan berlaku. Mereka sedang melakukan apa yang Allah Ta'ala rencanakan. Mereka menyangka mereka menang. Padahal mereka sedang menggerakkan rencana Allah yang lebih besar. Sebab tu saya nak kongsi satu cerita daripada Syekh Mutawalli Sya'rawi. Pada 1967, guru Syekh Sya'rawi, Syekh Sya'rawi cerita, pada 1967, telah tersebar satu khabar berita Masjidil Aqsa telah dijajah. Baitul Maqdis telah dijajah. Dan apabila berita itu sampai kepada guru Syekh Sya'rawi, guru itu sujud pada Allah. Murid-murid jadi terkejut dengan perbuatan guru. Mereka bertanya, bagaimana kamu boleh sujud sedangkan kita semua sedang melihat satu konspirasi besar telah berjaya ke atas Baitul Maqdis? Dengan tenang guru tersebut berkata, tengok karakter Nabi Yaqub ni. Tengok karakter Nabi Yusuf bila dapat wahyu, tenang. Saya tidak sujud disebabkan Masjidil Aqsa telah dijajah. Saya sujud kerana Allah sudah beritahu ini akan berlaku. Dan ia hanyalah muqaddimah kepada janji Allah berlaku. Apa dia? Masjidil Aqsa akan dijajah dan itu akan membawa kepada Bani Israel berhimpun di Palestin dan Allah akan musnahkan mereka serentak. Mereka kan duduk di seluruh dunia dan sekarang mereka berhimpun di negara haram Israel untuk memudahkan proses mereka dimusnahkan. Ini janji Allah dalam suratul Isra. So, mereka hanya menjayakan rencana Allah tanpa mereka sedar. Bala tentera Abraha bersepah tetapi bersatu bila nak serang Kaabah. Apa jadi? Mudahnya Allah batu nisankan diorang. Jadi kita kena ada keyakinan. Sebab tu Yaqub yakin Allah sedang menggerakkan janjinya. Ya. Wahum la yash'urun, dan mereka tak perasan mereka sedang menggerakkan rencana Allah. Tuan-tuan, kalaulah saudara Yusuf tahu yang mereka sedang menghantar kepada Mesir penyelamat, diorang takkan humban Yusuf. Kalaulah mereka tahu mereka sedang menghantar Yusuf kepada kehidupan istana yang mereka bersepuluh pun tak dapat nikmat hidup kat istana, makan sedap, minum sedap, mereka takkan campak Yusuf ke dalam telaga kalau mereka tahu. Tetapi kerana ghaib, kerana ghayabat, kerana tak nampak benda nak jadi di masa depan, itu namanya makhluk. Dan itu kelebihan Rasul. Ayat 15. Antara adab ataupun kaedah bila kita menghadapi konspirasi, jangan lupa lafaz hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tak ada faedah pun anda kata Dajjal sudah menang, habislah kita. Yang sepatut kita sebut adalah seandainya Dajjal menang sekalipun, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kita bukan orang pertama yang dikonspirasikan. Yusuf antara orang yang mula-mula menghadapi konspirasi. Sampai ayah tak tahu cerita sebenar 40 tahun. Ayah tak tahu cerita sebenar 40 tahun. Seolah-olah tak jumpa kotak hitam. Tak jumpa bukti CCTV. Apa hampa buat sebenarnya? Tetapi ayah punya prinsip, anak punya prinsip. Surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 173. Ayat 173. Alladzina qala lahumun nas. Maaf, apa dah ayatnya? Saya belik sekejap. Allahumma salli ala Muhammad. Alladzina qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan apabila datang kepada kamu satu orang manusia yang berkata,
mereka sudah berhimpun kepada kamu. Perhatikan ada perkataan ijma' juga. Mereka telah berkumpul, mereka ada kekuatan kuantiti, takutlah mereka. Maknanya propaganda. Akan ada orang datang berikan satu berita, apa yang sudah berlaku adalah rencana musuh-musuh, habislah kamu. Dengan tujuan agar kita takut kepada Dajjal, agar kita takut kepada Amerika, agar kita takut kepada Rusia, agar kita takut kepada kuasa-kuasa besar. Lalu jawapan kita adalah bukannya, alamak, takutlah. Tidak. Jawapan kita sepatutnya adalah fazadahum imana. Sebab tu guru Mutawalli Sya'rawi tadi sujud. Sebab bertambah imannya kepada janji Allah dan mereka hanya berkata hasbunallah wa ni'mal wakil. Tuan-tuan masih ingat tak antara tafsiran mimpi Nabi Yusuf adalah Nabi Yaqub sebut nama Nabi Ibrahim, betul tak? Ingat lagi tak siri yang kedua? Saya kupas tafsir mimpi Nabi Yusuf. Nabi Yaqub ada mention tak nama Nabi Ibrahim pada ayat 6? Kama atammaha ala abawaika min qablu Ibrahim wa Ishaq. Dan saya sudah huraikan kenapa nama Nabi Ibrahim disebut dahulu. Sedangkan dari sudut keturunan sepatutnya kita sebut Yusuf, kamu anak aku Yaqub, aku anak Ishaq, Ishaq anak Ibrahim, tetapi dia sebut Ibrahim dulu. Ini menunjukkan Yaqub sudah didik anak. Apa-apa jadi, kau kena ingat. Atuk kau pernah hadapi. Apa-apa jadi pada ayah, ayah ada idola. Atuk ayah Ibrahim. Ingat juga wahai anak, apa-apa jadi pada kamu, kamu ada idola Nabi Ibrahim. Okey, beritahu saya. Apabila Yusuf dihumban, dilontarkan, saya bagi isyarat dah ni, dilontarkan ke dalam telaga. Ada tak cerita Nabi Ibrahim yang memberi semangat pada Nabi Yusuf untuk melafazkan hasbunallah wa ni'mal wakil? Kita apa? Dilontarkan dalam api. Betul. Apa yang menyebabkan budak muda itu tenang? Sami'na fatan. Budak muda yang bernama Ibrahim, sami'na fatan, suratul anbiya. Budak tu muda lagi. Menjadi rasul pada usia muda. Sama dengan Nabi Yusuf. Cuma Nabi Yusuf belum menjadi rasul. Macam mana dia budak muda ada masa depan boleh tenang ketika nak dihumban ke dalam api? Sebab Ibnu Abbas berkata, dia melafazkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Okey, sekarang letakkan diri anda di tempat Nabi Yaqub pula. Macam mana kehilangan seorang anak memberi kekuatan kepada Nabi Yaqub berdasarkan cerita Nabi Ibrahim. Yang ini mencabar. Ada tak dalam cerita Nabi Ibrahim satu detik yang baginda merasakan akan kehilangan anak, tetapi di akhirnya sambung. Cerita apa? Cerita Nabi Ibrahim perlu korbankan Nabi Ismail. Betul. Alamak, habislah saya akan kehilangan anak saya. Allah memerintahkan saya untuk menyembelih anak saya. Tetapi di akhirnya apa yang berlaku? Allah nak satukan dengan penyatuan yang lebih hebat. Akhirnya Ismail tidak pun dikorbankan. Bahkan Ismail menjadi rasul. Kalau tidak berlaku pengorbanan tadi, engkau hanya akan menjadi ayah, jumpa balik anak engkau Ismail. Tetapi aku nak engkau menjadi rasul, jumpa balik rasul, yakni anak engkau. Ismail menjadi rasul selepas ujian yang sangat berat, hampir pisau sampai di sini. Allah nak tinggikan kedudukan ayah dan anak ini. Maka keyakinan Nabi Yaqub pun sama. InsyaAllah Allah Ta'ala akan pertemukan balik. Aku tak akan kehilangan anak aku. Allah sedang merencana sesuatu yang aku tidak akan dapat menjangkauinya.